بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan izin oleh Allah Ta'ala pada pagi ini untuk hadir sama-sama menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Dan alhamdulillah kita telah pun memasuki hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, dan esok kita akan berhari raya insya-Allah. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan sebagai orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, iaitu sebagai orang yang bertakwa kepada Dia. Jadi sebagai kuliah subuh kita pada pagi ini insya-Allah, kita nak tengok sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni merupakan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pesan dengan perkara ni dengan begitu bersungguh-sungguh. Nabi pesan dengan perkara ni serius, nana, sehingga kan yang meriwayatkan hadis ni dia kata seolah-olah macam pesanan ini adalah pesanan perpisahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim, an Abi Najih al-Irbati bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Najih Al-Irbat As-Sariyah. Tentu Nabi Najih Al-Irbat As-Sariyah ini, beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah daripada golongan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah golongan yang mereka ni main daripada luar, dan ada juga orang-orang sekitar yang mana mereka ni buat rumah dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia cuma
untuk belajar dengan Nabi, kemudian dia nak beramal sekali dengan Nabi, kemudian dia nak bersama-sama selalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini adalah ahlus suffah. Mereka tak nak buat kerja apa, melainkan tadi yang kita sebut, dia duduk dengan Nabi, dia beramai dengan Nabi, kemudian dia nak belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tetapi yang menjadi ahlus suffah ni dia bukan semua. Dia hanya sebahagian daripada sahabat saja. Sebab itu kata Said Sabiq rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, sahabat Nabi SAW itu dia ada banyak golongan. Ada yang golongan ahlus suffah. Mereka ni kerja mereka beramal mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dan tuan, ada di antara sahabat Nabi SAW yang mereka ini pakar dalam ekonomi, lalu mereka membangunkan ekonomi umat Islam. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang jiwanya besar, dan tuan, mereka bercita-cita untuk mati di dalam peperangan fi sabilillah. Dan tuan, ada golongan yang jiwa besar macam tu. Ada juga daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ni jenis orang yang kuat bekerja. Mereka buka kebun, mereka mengimarahkan mana-mana tanah yang tidak diimarahkan. Dan tuan, ini adalah golongan-golongan para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, yang kita nak harap apa dia? Kita boleh sumbang kepada Islam ni mengikut apa kita punya bidang dan kekuatan kita. Dia tak semestinya bila kita nak sumbangkan kepada agama ni hanya dengan cara mengajak, hanya dengan cara kita berdakwah kepada orang, dan tetapi kita boleh sumbangkan untuk Islam ini mengikut lapangan masing-masing. Ada orang yang dia banyak duit tetapi ilmu kurang, dan tuan, maka dia boleh sumbangkan dia punya keuangan dia kepada jalan-jalan keilmuan. Dan tuan, ada orang yang harta tak ada, ilmu pun kurang, tetapi dia memiliki jiwa yang besar. Dan tuan, maka tenaga dia adalah diperlukan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ada orang yang kurang benda yang kita sebut tak sah ni. Dia ilmu kurang, ekonomi pun kurang, kemudian jiwa dia pun tak besar. Dan tuan, tapi dia adalah orang yang rajin bekerja misalnya. Dan tuan, maka bekerja keraslah, lalu hasil yang dia dapat tu boleh dia sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka ni orang-orang yang berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kita baca pada pagi ni, dia diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, nama dia Abi Najih Al-Irbad As-Sariyah, dan dia ni adalah daripada kalangan Ahlus Suffah yang hanya belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka dia yang riwayatkan hadis ni. Maka dia kata, qala, maka Abi Najih dia kata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Dia kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang begitu penting, kata Abi Najih Al-Irbad. Tuan-tuan, penting tak penting benda yang nak disebut oleh Nabi ni, sehingga Abi Najih kata, wajilat min hal qulub. Kalaulah ada orang dengar pesanan Nabi pada hari tersebut,
maka nescaya gemetar dia punya hati dia. Tuan-tuan nak cerita, masa Nabi sampaikan pesan ni, keadaan Nabi begitu bersungguh-sungguh dia sampaikan wasiat ini kepada para as-sahabat. Kemudian kata Abi Najih, wa zarafat minhal uyun, dan kalaulah orang boleh dengar apa yang Nabi sebut ni, maka akan mengalirlah air mata dia. Subhanallah. Dan maknanya apa? Pesanan yang Nabi nak pesan ni merupakan satu pesanan yang begitu besar. Dan di dalam Fathul Mubin, syarah kepada hadis 40 ni, ulama menyebut para sahabat Nabi SAW, mereka ketika mana mendengar ayat-ayat Allah, bila mana mereka mendengar hadis-hadis Nabi SAW, hati mereka cepat tersentuh. Dan tuan, mereka ni mudah tersentuh, mudah menangis, mereka ni mudah terkesan bila mana mendengar ayat-ayat Allah, bila mana mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Dan tuan, orang yang dia dengar ayat Quran, bila mana dia dengar hadis Nabi, tiba-tiba terkesan di dalam hati dia. Dan tuan, ni nak tunjuk kata bahawa hati dia adalah hati yang lembut. Hati dia adalah hati tempat turun dan pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu para sahabat ni, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana mereka dengar ayat Quran, ketika mana mereka dengar hadis, dan Allah Ta'ala puji para sahabat. Dan Allah Ta'ala kata apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kamu tengok para sahabat ni, bila mana mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tara a'yunahum antafidha minad dam'i, kata Allah. Kamu akan tengok nanti akan bergenang pada mata-mata mereka itu akan air mata, kata Allah. Tuan-tuan, masya-Allah, para sahabat ni, mereka punya hati cukup lembut. Mereka punya hati adalah tempat jatuh pandangan Allah Ta'ala. Dan mereka mempunyai ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang beriman ni, dia punya ciri dia, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wujilat qulubuhum, maka akan rasa gemetar di dalam hati dia. Tuan-tuan, yang ni kita tengok cukup beza dengan kita. Tuan-tuan, cukup beza. Kita dengar Quran pun tak ada rasa apa. Lepas tu kalau dengar hadis pun tak ada rasa apa. Tapi kalau dengar orang menyanyi, ya kan? Kalau dengar apa ni benda-benda lain ni, no? Walaupun benda yang dia dengar tu duk jauh. Duk jauh. Lagu misalnya duk jauh. Dia dengar ni, kepala boleh hangguk. Oh, atas bawah, atas bawah. Masya Allah. Tapi bila dengar Al-Quran, bila dengar hadis, biasa saja. Tuan-tuan, maka ni adalah perkara yang perlu untuk kita muhasabah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tanda orang yang beriman itu bila dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, wujilat qulubuhum, maka hati mereka akan gemetar, kata Allah Ta'ala. Dan lalu faqulna, maka kami kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Ya Rasulullah, kami rasa macam pesan pada pagi ni, pada hari ini ni, seolah-olah macam pesanan perpisahan daripada kamu, ya Rasulullah. Fa'awsina, maka berikanlah pesanan kamu itu kepada kami, ya Rasulullah. Dan lalu Nabi SAW pun sebut dia punya wasiat dah.
Tuan-tuan, kata Nabi apa dia? Mula-mula sekali. Qala, maka Nabi SAW kata, usikum bitaqwallah. Yang pertama sekali aku wasiat kepada kamu. Aku nak pesan kepada kamu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pesan pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ittaqullah haitsuma kunta, kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dekat mana pun kamu berada. Tuan-tuan, maknanya bukan setakat dalam masjid dia kena bertakwa. Bukan makna kata dekat al-ustaz sahaja dia kena bertakwa. Esok-esok ni kalau dia pi US, esok-esok ni kalau dia pi England, esok-esok ni kalau dia pi New York, dia pi mana sekalipun, tuan-tuan, Nabi SAW kata, hendaklah dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sebut takwa ni apa dia? Tuan-tuan, takwa ni boleh kita simpulkan dia. Makna takwa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tuan-tuan, ini agama kita. Tuan-tuan, dia agama ni dia bukan pada nama, dia nak pada amalan. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan, Quran ni kalau kita tengok struktur ayat dia, tuan-tuan, bila Allah Taala sebut perkara iman, Allah akan sebut sekali berkenaan dengan amal salih. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, misalnya, iaitulah orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Tuan-tuan, nak beritahu kat kita, Islam dia bukan hanya pada jenama. Kalau jenama ni kita boleh bubuh jenama apa aja kita boleh bubuh, tuan-tuan. Tetapi nak tengok pada pengamalan seseorang itu. Tuan-tuan, kita tengok tu, ada orang ramai nama Abu Bakar misalnya. Ramai orang yang nama dia Omar. Ramai orang yang nama dia Abdullah. Malah ada orang yang nama dia adalah nama Muhammad. Nama dia nama Muhammad. Tuan-tuan, tapi Masya Allah, tingkah laku tak sebagaimana nama. Nama Abu Bakar, tapi dia punya tingkah laku tidak sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Nama Omar tetapi tidak sebagai namanya. Nama Muhammad tetapi tidak sebagaimana namanya. Tuan-tuan, maka kerana itu Islam kita ni dia adalah melalui daripada pengamalan. Kerana itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, aku tidak akan tertipu dengan orang yang banyak sembahyang dan juga dengan orang yang banyak puasanya. Sayyidina Umar dia nak sampai kepada kita, kalau benda luaran ni, kalau setakat cover luar ni, kata Sayyidina Umar, aku takkan tertipu dengan perkara tersebut. Tetapi yang aku nak lihat, kata Umar, adalah orang yang beriman, dia beramal dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau kita tengok makna iman, iman ni makna apa dia? Tuan-tuan, iman ni maknanya adalah percaya dan yakin kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi lagu mana kita nak beriman ni? Kita nak beriman kepada Allah, mula-mula sekali iqraru bil lisan. Dia sebut dengan lidah dia. Tuan-tuan, bila kita dah sebut dengan lidah kita beriman, cukup ke? Dia tak cukup lagi. Dia kena pi kepada gear yang kedua. Tuan-tuan, gear yang kedua apa dia? Tasdiqu bil qalbi.
dia kena membenarkan pada hati dia. Tuan, bila dia dah benarkan pada lisan, dia dah benarkan iman itu pada hati dia, cukup tak? Tak cukup lagi. Tuan, dia kena pi kepada peringkat yang terakhir, al-a'malu bil jawarih. Dia kena beramal dengan anggota tubuh badan dia daripada apa yang dia imankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maka barulah sempurna dikatakan dia itu sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW kata, usikum bitaqwallah, aku nasihat kepada kamu agar kamu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW kata lagi, was-sam'i wat-ta'ati. Dia kata, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu taat. Dan tuan, pada siapa ni yang kita kena dengar? Pada siapa yang kita nak kena taat ni? Wa in ta'ammara alaikum abdun, kata Nabi, kamu kena dengar, kamu kena taat dengan pemimpin kamu, dengan pemerintah kamu, sekalipun yang memerintah kamu ni adalah abdun, ianya adalah hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dekat sini kita nak sentuh sikit dekat sini, berkenaan dengan taat kepada pemimpin ni. Tentang dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada pemimpin, kepada pemerintah kamu, kata Allah. Dan kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran ayat ni, Allah Ta'ala kata, ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga walil amri daripada kalangan kamu, kata Allah. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata taat dengan Allah, ada perkataan ati'u. Bila Allah Ta'ala kata taatlah kepada Rasulullah, ada perkataan ati'u. Tapi bila sampai kepada ulil amri, kepada pemerintah, dia tidak ada perkataan ati'u. Dia terus sahaja wa ulil amri minkum. Dan dekat sini nak nampak dengan kita, ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak. Mutlak. Dan tuan, kita tak boleh dengan Allah Ta'ala ni, tak boleh. Tak boleh kita ada benda yang kita setuju, ada benda yang kita tak setuju. Tak boleh. Bila Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita, wajib untuk kita laksanakan dia. Dan maka tak ada belah bagi lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi perintah, bila mana Nabi sebut, maka wajib untuk kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Dia tak boleh bila Nabi kata macam ni kita nak pi kono kok lain. Dan tak boleh. Ketaatan kepada Allah dan Rasul ini adalah ketaatan yang mutlak, dan ianya adalah bahagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi kalau pada bab pemerintah, bila mana sampai kepada ulil amri, ulama kata fihi nazar, padanya itu ada pemerhatian, kata ulama. Tuan-tuan, yang ni bukan saya syarah sendiri. Boleh rujuk dalam Fathul Mubin yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan syarah kepada hadis ni. Tuan-tuan, bila kata kepada
pemimpin ni fihi nazar. Ianya perlu kepada pemerhatian. Kalaulah dia suruh kita melakukan perkara yang baik dan dia suruh kita melakukan perkara yang tak bercanggah dengan syarak, tuan-tuan, pada masa tu wajib kita berikan ketaatan kepada pimpinan kita. Wajib, tuan-tuan. Wajib kita berikan ketaatan kepada pimpinan kita. Pasal apa? Dia perintah pada kita ni benda yang elok. Dia perintah pada kita ni benda yang tak menyelisihi pada syarak. Tuan-tuan, kena taat kepada dia. Walaupun pemimpin tersebut adalah orang hak yang tak baik, kemudian pemimpin yang naik tu adalah orang yang kita pun tak suka, tuan-tuan, tapi benda yang dia suruh ni tak menyalahi syarak, tuan-tuan, wajib untuk kita taat kepada dia. Tuan-tuan, Nabi SAW nak sampaikan pada kita jangan bercerai-berai. Itu dia, tuan-tuan. Nabi nak hampak kat kita jangan sampai kita berkelahi sama sendiri teruk sangat. Tuan-tuan, berkelahi ni biasa. Allah Subhanahu wa taala sebut, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah, kata Allah. Kalau aku nak, lama dah aku jadikan manusia itu bersatu, kata Allah. Tapi pada hakikatnya apa? Allah Ta'ala kata la yazaluna mukhtalifin, tetapi manusia akan senantiasa berselisih antara satu dengan hak yang lain. Tuan-tuan, tapi berselisih kita ni ada adab yang diajak oleh Islam. Tuan-tuan, jangan kita bercerai-berai. Tuan-tuan, jangan kita ada berkelompok di dalam satu keimanan kepada Allah. Tuan-tuan, Tuhan kita Tuhan yang sama, kiblat kita kiblat yang sama, Quran kita Quran yang sama, Nabi kita adalah Nabi yang sama. Tuan-tuan, ulama sebut pasal apa dia tak beri kita bercerai-berai ni? Pasal apa? Tuan-tuan, bila manusia bercerai-berai, tuan-tuan, dia akan berlaku kekecohan. Bila bercerai-berai ni, nanti orang akan buat undang-undang sendiri. Tuan-tuan, kita boleh bayang tak macam mana kita duduk dalam satu tempat, dalam satu negara ni, tiba-tiba pakat semua sekali buat kepala sendiri. Tuan-tuan, semuanya buat undang-undang sendiri. Allah Ta'ala alam lah. Tuan-tuan pernah apa dia rasa ke tidak? Duduk dekat negara yang tak ada pemimpin, yang semua main sendiri-sendiri lah. Saya pernah, tuan-tuan, alhamdulillah. Dan saya pernah belajar kat tempat tu. Saya pernah belajar negara perang. Bayang tengok. Negara perang. Pemimpin tak ada. Sat-sat nanti pemimpin hak ni. Sat-sat nanti kita duk dengar hak ni pula jadi pemimpin. Perang ni tak usah kata lah, tuan-tuan, tengah duk makan, tiba-tiba dengar suara machine gun. Tuan-tuan bayang tengok. Dan saya pernah naik taksi dekat negara ni lah. Saya pernah naik taksi. Masa tu ada 8 orang. Satu taksi 8 orang. Tuan-tuan bayang tu. Yang duduk dekat tempat duduk depan ni 4 orang. Duduk kat tempat duduk depan ni 4 orang. Belakang 4 orang. Kita pun tanya dengan driver taksi ni, weh, ni duduk depan 4 orang ni tak salah ha? Nanti sat lagi kena saman ke lagu mana lah. Dan tuan, dia kata apa? Tak apa, dia kata, lah ni akulah sultan, lah ni akulah presiden, aku semua sekali, akulah polis, semua sekali aku. Tuan-tuan, pasal apa? Negara dia masa tu sedang kalut dalam keadaan perang, pemimpin pun tak ada apa semua sekali. Tuan-tuan, Masya Allah, walaupun kita bukan rakyat daripada negara tu, tapi kita pergi tumpang belajar, kita pun duk rasa, tuan-tuan, betapa susahnya hidup dalam negara yang tidak ada peraturan ni. Tuan-tuan, maka kerana tu, mesej yang nak disampaikan oleh Nabi SAW ni,
kalau kamu ada ketua, sam'u wa ta'ah, kamu dengar dan juga kamu taat pada dia selama mana dia perintahkan perkara yang tidak menyanggahi syarak. Tuan-tuan, tapi kalau dia suruh kita melakukan perkara maksiat kepada Allah, tuan-tuan, kalau dia perintah kita melakukan perkara yang menyelisihi syarak, kata Nabi SAW, la sam'a wala ta'ata, tidak ada lagi dengar dan tidak ada lagi dah patuh dengan pemimpin tersebut. Pasal apa? Kerana dia menyuruh kita perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kemudian Nabi SAW kata, fa innahu may ya'ish minkum, dan siapa-siapa, kata Nabi, yang selepas daripada wafat aku ni dia masih lagi hidup, kata Nabi, kalaulah umur dia masih lagi panjang, kata Nabi. Tuan-tuan tengok nah, Nabi kata apa? Tuan-tuan, Nabi ni Masya Allah, dia boleh baca apa yang nak berlaku ke depan ni. Nah, ni di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kata, kalaulah kamu dan hidup lepas aku wafat ni, kamu dan lagi hidup, fasayara ikhtilafan katsira, kamu akan tengok banyaknya berlaku perselisihan, kata Nabi. Tuan-tuan, makna perselisihan dekat sini dua. Yang pertama, manusia semakin membawa haluan masing-masing. Tuan-tuan, manusia semakin berselisih antara satu dengan hak yang lain. Tuan-tuan, yang pertama. Yang kedua, pada masa itu akan banyaknya berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maksiat ni dianggap perkara biasa. Tuan-tuan, insya-Allah benda ni kita tengok sendiri pada hari ni. Sebab itu tuan-tuan, kita minta dengan Allah Taala. Tuan-tuan, sebab kita ni akan mati. Sebab itu benda ni kena minta. Kalau kita terus duduk dunia macam ni tak apa. Nah, tuan-tuan, pasal kita akan mati. Dan mati tu pula dia bukan mudah. Dan dia bukan mudah. Bila mati esok ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tanya kita. Sebab tu kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', kata Nabi. Seseorang anak Adam, kaki dia takkan bergerak daripada padang mahsyar Allah, melainkan bila mana dia ditanya akan 4 perkara, kata Nabi. Tuan-tuan, ditanya umur dia, ditanya rezeki dia, ditanya berkenaan dengan ilmu dia, ditanya berkenaan dengan tubuh badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu benda ni kita nak kena minta. Tuan-tuan, minta apa dia? Kita lah ni duduk apa ni zaman yang akhir. Tuan-tuan, tengok Nabi kata, nah, kamu akan tengok nanti perselisihan banyak. Tuan-tuan, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Tuan-tuan, tak cukup dengan itu, maksiat lebih banyak daripada perkara-perkara yang makruf, lebih banyak daripada perkara-perkara hak yang baik. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita akan hidup dalam keadaan berhadapan dengan fitnah. Kita akan duduk diselubungi dengan fitnah. Pasal apa? Perselisihan dan juga maksiat yang berleluasa, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kita ringkaskan saja. Bila mana kamu tengok banyak berlaku perselisihan ni, tuan-tuan, ni nasihat Nabi SAW. Bila kamu tengok perselisihan banyak, bila kamu tengok maksiat itu pun dah berleluasa dah, maka nak selamat, kata Nabi. Kata Nabi lagu mana? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian semua berjalan di atas ajaran aku, kata Nabi. Dan tuan, kok mana pun dia kena balik kepada Quran.
Kod mana pun dia kena balik kepada hadis Nabi SAW. Sebab itu kata ulama, di akhir zaman ni nak kena jaga beberapa perkara. Yang pertama, at-taraqqi. Dia kena tingkatkan ketakwaan di dalam diri dia. Tuan-tuan, dia kena dekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Supaya dia senantiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, akhir zaman ni jangan duk buat ni. Kita duk berkawan dengan dia. Duk kawan dengan dia. Lepas itu apa ni, dia pun banyak nasihat kita. Bagus kita tengok kawan kita ni. Kita tengok dia ni berjurih betul. Dia ni memang cukup bagus. Tuan-tuan, tiba-tiba masa sembahyang, nak sembahyang ni, dia pun bawa keluar batu bulat. Dia bawa keluar batu bulat, dia letak kat depan dia. Loh, rupa-rupanya kawan kita ni yang duk selama buat baik dengan kita, yang duk selama nasihat kita, Syiah rupa-rupanya. Rupa-rupanya dia ni Syiah rupa-rupanya. Tuan-tuan, kita boleh kiaskan kepada benda lain. Ada orang yang dia ikut satu-satu aliran misalnya. Dia ikut satu-satu ajaran misalnya. Tuan-tuan, rupa-rupanya aliran yang dia ikut, ajaran yang dia ikut, rupa-rupanya adalah ajaran yang tidak sama sekali sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan sebab itu kena ada tarakki. Kita kena tingkatkan ketakwaan pada Allah, dekatkan diri dengan Allah. Pasal apa? Mudah-mudahan kita senantiasa dengan hidayat petunjuk Allah Ta'ala. Ni akhir zaman. Kemudian yang kedua, kata ulama, dia mesti kena ada talaqi. Dia kena talaqi, dia kena banyak belajar pada akhir zaman. Dan dia kena banyak duduk di dalam majlis ilmu, kata ulama. Dan duduk dalam majlis ilmu. Pasal apa? Kerana dengan ilmu lah manusia dia akan tahu mana yang halal dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Dan yang ketiga apa dia? Di akhir zaman ni kena ada tawaqi. Tawaqi maknanya berhati-hati di akhir zaman ni. Betul. Tuan-tuan, di akhir zaman ni kena banyak hati-hati, kena banyak perhati tengok. Tuan-tuan, maka kita buat benda ni, maka kita akan selamat insya-Allah. Maka Nabi kata, fa'alaikum bisunnati. Kamu kena dengan ajaran aku. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan hendaklah kamu dengan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kamu kena ambil pendapat dan juga ajaran daripada khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan ini adalah kita punya pegangan kita. Para sahabat-sahabat Nabi dan juga dan ulama tambah, iaitulah 4 orang imam mazhab. Pada akhir zaman ni kita kena pegang salah satunya supaya apa? Supaya kita senantiasa dalam keadaan yang benar dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akhir ni saya baca saja. Nanti kita akan terang nanti pada kuliah Jumaat nanti insya-Allah. Kemudian Nabi SAW kata, "Addu 'alaiha bin nawajis." Kamu kena gigit dengan gigi geraham kamu ajaran yang aku ajak, kata Nabi SAW. Kamu kena gigit. Tuan-tuan, maknanya pegang kemah dengan ajaran Nabi SAW. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan daripada perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah itu ianya adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, yang bahagian akhir ni
nanti kita akan hurai, nanti kita akan terang nanti pada kuliah Jumaat nanti insya-Allah. Sebab jam dah bunyi, lepas tu matahari pun dah kuning. Kalau kita nak terang satu-satu ni, masa nak kena panjang tu. Masa kena panjang. Jadi apa ni, pagi-pagi ni ikut tuan-tuan nak pergi nat ke nak pergi mana besok raya kan. Masya-Allah. Jadi terjawab sudah. Bila hari raya ni? Allah, tuan-tuan, kalut. Kata raya hari ni, kata raya esok. Semalam apa ni dah habaq dah. Raya hari Sabtu. Tuan-tuan, yang kita nak kalut sangat raya ni bersama. Tuan-tuan, raya ni adalah untuk orang yang berjaya menakluki hawa nafsu dia pada bulan Ramadan, lalu disambut pada satu Idul Fitri. Tuan-tuan, ni yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Sebab itu ulama kata Al-Eid laisa bil-libsal jadid. Hari raya bukan dengan baju baru, tetapi hari raya itu adalah perayaan untuk orang-orang yang najin, orang yang berjaya menakluki hawa nafsu dia pada bulan Ramadan hari itu ni. Jadi apa pun juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya dalam bulan Ramadan, lalu dianugerahkan dengan kedudukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat itu, insya-Allah kita akan sambung nanti pertemuan kita pada Jumaat nanti. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.